Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekalian semua sudah bersedia. Saya mengharapkan anda ambil nota tentang satu buah yang bagi mereka anak-anak muda yang belum pernah melihat buah salak, saya rasa ramai dah pernah tengok kot. Tetapi ramai juga yang belum pernah tengok. Ini dinamakan buah salak. Boleh nampak tu? Saya dekat. Boleh? Alright, saudara sekalian, bagi mereka yang baru melihat buah salak, antara favourite saya, walaupun ramai orang tak suka, ada juga yang ramai yang suka. So saya kira 50-50 lah. Ada yang suka betul, ada yang tak suka. Tetapi bagi saya ni antara buah yang eksotik. Kalau Mak Saleh dia datang ke kawasan yang paling popular di mana? Indonesia. Asal usulnya kata riwayat buah salak ni daripada Indonesia. Namanya Salaka Walachiana ataupun Salaka nama tu, tetapi Mak Saleh panggil snake fruit. Snake fruits ni sebab dia punya kalau you tengok dekat-dekat, dia kan macam kulit ular tu kan. Tu nampak tu. Nampak tak? Nampak kan? Tu dia jadi macam bersisik kan. Tapi dalam dia tu cantik. Selalunya ada tiga ulas macam tu kan. Ni okay, tengok tu. Okay. Kulit ni, ingat saya nak cerita tentang kulit ni malam ni. Jadi lagi sekali, bagi mereka yang tak pernah tengok buah salak, itu dia buah isinya dan kulitnya bersisik, sebab tu dipanggil snake fruit. Okay, ataupun nama saintifiknya Salaka Walachiana. Okey, namanya pun punya canggih. Tak apa, yang penting bukan nama. Yang penting ialah, sekejap lagi kalau saya bagi pada anda 10 manfaat, dahsyat 10 sebenarnya lebih, tapi 10 pun lebih pada cukup, sebab dalam buah ini ada beberapa nutrien atau zat-zat makanan yang cukup dahsyat, yang saya sendiri agak terkejut bila saya melihat begitu dahsyat sekali. Tuhan menjadikan walaupun daripada luar nampak macam ular, nampak warna brown, kalau you tengok pokok dia kan macam pokok kelapa sawit, buahnya di bawah kan, di tandan-tandan di bawah tu cantik, berduri pula tu kat luar. Namun kulitnya ada orang buat penawar pun, buat ubat pun. Ini orang tua-tua dulu punya betul. Malam ni saya bagi pada anda, insyaAllah. Jadi orang yang diabetik, orang yang ada penyakit jantung, lagi sekali malam ni, orang yang suka lupa-lupa, anda tolong ambil perhatian. Sekejap lagi kalau saya cerita kenapa dia memberi semua manfaat ini, sebab asal usulnya dia cukup banyak dengan nutrien, tetapi kalorinya rendah. Dalam 100 gram ni lebih kurang 2 atau bergantung saiz. Kalau saiz besar-besar ni mungkin dalam 100 gram mungkin 2-3 biji lah kan, dah cukup. Okey. Ni buah dia cantik kan. Tuhan jadikan cukup cun ni. Okey. Dan kalau you kopak dia, you boleh makan. Ada yang manis, ada yang masam, ada yang masam manis, ada yang lemak, ada yang rasa kelat sedikit. Itu tergantung kepada jenis atau kawasan mana ataupun tanah mana yang you dapat buah-buah ni. Okay? Yang penting ialah anda kena tahu dalam 100 gram ni ada 78% daripadanya terdiri pada air. Walaupun you nampak macam dia kering, tetapi dia sebenarnya ada air. Cuma 77 kalori untuk 100 gram. Ya, dan dia ada vitamin C, vitamin A, vitamin B1, B2, ada potasium yang tinggi sekali. Tak pernah saya sebut buah salak sebagai potasium suppliers potasium, tapi malam ni kita nak betulkan, iaitu dia ada orang panggil potasium. Jadi contoh potasium yang buah-buahan terbaik tak pernah kita masukkan salak. Malam ni buah salak merupakan salah satu lagi dia punya supplier yang bagus untuk kita dapatkan potasium. Very important. Lepas tu ada kalsium, ada fosforus, ada iron. Bila sebut iron tu, sekejap lagi kalau saya kata tentang stamina, tentang anemia, ni jawapan dia. Folic acid Lepas tu copper, zinc lagi. Dahsyat. Ni kalau you dengar zinc ni, memang bagus. Lepas tu dia ada, you nampak je isinya macam ni kan. Tak ada benda pun, nampak macam sekeping je. Color pun macam, kalau you rebus dia orang kata dia jadi macam lembik, macam durian pula. Saya tak pernah makan rebus, tapi saya tengok banyak kat YouTube ada orang rebus pun makan dengan biji pun, dia orang buat macam biji nangka pula tu. Saya tak berani lah,
sebab ni yang saya cuma boleh dan saya berani isinya saja. Namun dia punya pulok, tahu tak, dia punya sabut-sabut semua tu jangan buang. Sebab apa? Yang tu ada lagi zatnya. Ada carotenoidnya yang gantikan carrot. Jadi untuk penglihatan mata semua bagus. Flavonoid, ada protein, ada karbohidrat yang paling tinggi. Tapi karbohidrat tinggi pun 77 kalori boleh makan. Proteinnya tinggi, fat hampir tak ada langsung. Jadi dia tak ada lemak dalam ni. Walaupun kadang-kadang rasa berlemak. Dia ada tannin, ada saponin. Ini khas untuk masalah usus. Nanti kalau saya sebut polyphenols, kenapa dia boleh baik untuk menjaga kesihatan keseluruhan badan kita dan juga untuk immunity. Ini antara backup dia. Okey, baik. Yang penting nombor satu, orang diabetes. Berita baik. Terkenal sangat buah salak. Antara penyakit-penyakit yang selalu kita dapat petua ialah dinamakan diabetes. Orang diabetes boleh mendapat kebaikan daripada buah salak. Jadi kalau you nak tahu nama sebenarnya ialah nama Styrostilbene. Nama pun ada supaya orang tak cakap kosong. Memang orang dah buat kajian. Styrostilbene ni memang zat kimia yang boleh digunakan untuk kontrol blood sugar. Faham? Supaya pankreas kita tu meningkatkan pengeluaran insulin. Jadi dia senang mengkontrol apa dinamakan gula dalam badan kita. Cantik tak? Best Baik, satu lagi ialah dia disebabkan ada yang dinamakan untuk kulit tu, tadi saya sebut, saya habiskan untuk orang diabetes. You ambil kulit ni elok-elok, you kalau boleh gosok sikit kat luar tu, pakai apa-apa pun. Kalau orang kampung dia pakai macam dia ayak, tahu ayak tak? Dia ambil macam yang buluh punya penapis tu ataupun macam dulang tu, dia ayak sampai hilang dia punya duri-duri kat luar sikit. Lepas tu you basuh very clean, bagi cuci betul-betul. Dan kalau saya nak nasihatkan you, sebab saya sendiri belum buat teh dengan kulit ni, saya baru belajar ni, so nak keringkan boleh, kalau fresh pun boleh. You masukkan 1 biji, 1 gelas air panas, masuk kulit semua dalam tu, dah bersih, tapis elok. Lepas tu you tapis elok, you boleh buat minuman teh 2 kali sehari. Okey, tak payahlah ambil 2 kali sehari setiap hari. Kalau dah nampak diabetes sudah improve, you maintain cuma sehari sekali je. Sebab kalau berlebihan pun ada yang saya kata 3 bahaya tadi tu. Jangan terlalu berlebihan. Apa pun yang baik, jangan berlebihan. Baik, sambung. Untuk orang diabetes, saya dah bagi tahu kebaikan. Orang kedua, bagi mereka yang aktif dalam sport. Dahsyat buah ni untuk orang yang aktif dalam sport atau orang yang letih lepas keluar pada hospital, baru tengah recuperation maksudnya tengah nak sembuh. Ini antara buah-buahan jadi teman you. Jadi macam, sebab apa? Dia meningkatkan stamina. Ingat tak tadi saya kata ada iron, ada banyak karbohidrat. Jadi glukos daripada karbohidrat itu boleh diguna pakai. Sebab tu kalau you tak cukup tenaga, amat baik you amalkan makan apa yang dinamakan buah salak. Okey, jangan main Ini antara eksotik, juga kebaikannya kepada mata. Ingat, ada vitamin A, ada keratin semua. Memang terutama sekali untuk rabun jauh. Yang orang tak nampak bila tengok jauh tu, okey, yang selalu pakai spek untuk jarak jauh. Kalau saya ni untuk baca dan untuk fokus kepada apa yang you tulis kat depan tu. Okay? So short sighted, tapi bagus untuk long sighted. Okay? Vitamin A banyak, B carotene pun banyak dalam ni. Dahsyat Tengok simple je ni. Kita duk ingatkan patut warna carrot lah, warna orange ke kan? Tak, warna brown je. Okay? Buah dia dan dalam dia warna putih macam ni je. Sedap je ni. Okay, lepas lecture ni mesti saya nak makan ni. Okay, baik. Mata bagus, immunity. Zaman sekarang, zaman-zaman Omicron ni, office saya pun ada juga orang yang terdedah, jaga baik-baik. So, ni ada kaitan dengan immunity kan. Kalau boleh saya nak galakkan staff saya makan buah salak lah. Sebab sebahagian daripadanya ialah untuk meningkatkan immunity. Kenapa? Sebab dia ada vitamin C, ada vitamin B, ada lycopene, dan juga ada carotenoid. Carotenoid ni adalah untuk lawan free radical. Faham? Antioksidan semua. Dan seterusnya, bagus
untuk kesihatan pankreas, lagi sekali menjaga supaya sel-sel beta cells dalam pankreas tu dijaga dengan rapi supaya dia mempertahankan terutama sekali masalah glukos, masalah gula dalam badan. Seterusnya, apabila dia begitu banyak sekali nutrien, maka tak heranlah kenapa orang nak jaga jantung pun, terutama sekali cardiovascular diseases lah, penyakit-penyakit yang ada kaitan dengan jantung, sama ada terutama sekali jantung ada kaitannya dengan blood pressure pula tu. Semua ni ada kaitannya dengan potasium. Tahu potasium? Pernah dengar kan? Potasium tu terbaik untuk jaga degupan jantung, kalau lemah jantung, kalau masalah-masalah apa lagi setengah orang tu, potasium ni bagus untuk menjaga bagi mereka yang lemah jantung. Okay, so potassium is very good for blood flow. Di blood flow, apa orang panggil peredaran darah tu bagus, jantung pun insya-Allah akan terkawal. Baik, yang penting ialah kita nak hilangkan daripada masalah stroke. Ada orang sampai cerita tentang kanser, tapi kajian belum cukup untuk buah salak digunakan untuk kanser. Kalau tidak, saya akan bagi tahu you all dulu. Sampai takat jantung tu dia kira dah cukup cantik. Dan juga untuk penyakit-penyakit lain yang ada, orang cerita penyakit kronik lah, penyakit lama seperti sendi kita, penyakit autoimun, semua-semua ni yang ada inflamasi, dia memang bagus ya, sebab dia ada anti-inflammation pun. Baik, yang penting untuk mereka yang nak kuruskan badan, boleh, sebab dia tinggi dengan serat, gila-gila tinggi punya ni, antara yang tertinggi, sehingga kan salah satu daripada yang kita kena hati-hati nanti ialah masalah bahayanya apa? Sembelit. Walaupun bagus untuk orang yang bermasalah tak lawas, tetapi kalau terlalu banyak makan, dia boleh sampai jadi sembelit pula. So hati-hati, itu salah satu daripada 3 yang saya nak bagi pada anda ujung nanti. So penyakit kalau gemuk ni, you buat sama ada makan dengan isinya sekali, ataupun ambil apa, saya kata ambil dia punya kulit buat teh. Ingat tadi saya kata 1 biji punya kulit dibasuh, dicuci, jangan ada duri semua, ditapis, jangan ada habuk apa-apa, minum air yang warna kuning-kuning sikit tu, warna nak brown-brown tu, you minum. Okay, 1 gelas air panas tu, rendam dia sampai tukar warna kulit tu, buang semua, tinggal air saja, minum 1 hari sekali atau 2 kali. Baik, untuk kuruskan badan juga, untuk diabetes, untuk memori, sama juga konsep. Banyakkan galakkan makan buah salak. Orang putih panggil this memory fruit, buah untuk ingatan, untuk daya ingatan. Terkenal kenapa? Bukan cakap kosong, sebab dia tinggi dengan mineral dan lagi sekali potasium, dan ada satu bahan namanya pektin. Pektin ni terkenal untuk bagi mereka yang kurang fokus ataupun tak boleh orang kata apa, ingat terlalu banyak benda. Kita galakkan salah satu makanan tambahan untuk memori ialah dipanggil buah salak. Dahsyat okey, seronok ni cerita ni. Sebab saya duk ingat salak ni kan tepi-tepi jalan je kalau saya pergi Indonesia kan. Orang jual biasa-biasa. Sekarang ni dah mula mahal lah kalau kat Malaysia kan. So siapa yang dapat import buah salak, saya cadangkan you cari jalan untuk bawa masuk buah salak pula, daripada you bawa masuk buah apple, buah-buah yang mahal-mahal daripada anggur semua tu. Baik you ambil buah salak, kurang sikit pestisida, betul tak? Tak ada banyak binatang nak makan atau ulat-ulat nak kacau dia, sementara waktu sekarang ni lah kan. So dia antara buah yang betul-betul organik. Susah you nak cari buah-buah yang macam ni, banyak orang tak sembuh lah pestisida, saya rasa. Betul tak? Untuk orang pregnant bagus, untuk menghilangkan morning sickness. Tak apa tu, yang suka muntah belah pagi semua tu, kempunan semua. Dan juga bagus untuk baby. Maklum saja dia ada folic acid dalam tu, ingat, ada iron, memang is very good for babies also. Right. Digestion, maksudnya pencernaan, memang terkenal lah. Buah-buah yang jenis banyak serat, buah-buah yang orang nampak macam kampung ni, sebenarnya mereka cuma orang belum kenal dan orang belum tahu dia punya, orang panggil apa, khasiat sebenarnya. It's very very good. Okay, dan anda kena tahu bila ada iron dan kalsium dalam zat makanan apapun, dia bagus untuk tulang, untuk sendi dan juga untuk otot sekalipun. Ingat, kalsium tu is good supaya tak cramp. Dan kita tutup cerita, kalau siapa yang nak mencerahkan kulit,
tak payah spend banyak-banyak beli bahan kosmetik mahal-mahal dan yang sintetik. Ini dia antara yang, sebab dalamnya ada banyak vitamin C, dia ada tannin, ada keratin, untuk kulit yang nak cerah dan nak mulus. Kata orang collagen pun meningkat kalau ambil buah salak. Collagen kan nak bagi orang panggil awet muda kan. Dia tak orang panggil tak kedut lah. Tu collagen kan. Vitamin C, flavonoid. Jadi saya janji ada 3 yang you kena hati-hati. Nombor 1, kalau terlalu banyak dia boleh sembelit, hati-hati. Tapi dia juga bagus untuk mereka yang ada diarrhea, yang ada apa orang panggil diarrhea ni, cirit-birit. Kalau you kena food poisoning apa-apa, you pelan-pelan gigit buah salak ni dan minum teh dia. Bagus untuk mententeramkan balik pencernaan kita. So 1, bahayanya dia boleh sampai sembelit kalau terlalu banyak makan. Nombor 2, ada orang yang allergic. Bahan-bahan buah-buahan yang eksotik yang you tak pernah ni, kadang-kadang dia punya getah, dia punya ni lah, zat-zat dia. Buah-buahan kan ada dia punya own, orang panggil apa, anti nutrient. Maksudnya nak lawan. Kalau binatang nak makan dia semua tu, dia ada dia punya, bukanlah racun, tapi orang panggil macam daya tahan dia. Di bahan-bahan untuk immunity buah tu, bila kita makan, kadang-kadang orang allergic kepada benda tu. Faham? Kan saya cerita macam kacang tanah kan, kita allergic kepada dia punya protein tu. Contoh. Faham? Sembelit waktu hamil pun kena hati-hati. Kalau you selalu sembelit, nanti kena buasir pula. Tapi yang bahaya sebenarnya yang saya ingin sampaikan ialah orang yang ada gastrik ataupun orang yang ada gastric ulcer. Maksudnya yang ada masalah sakit kalau bisa sangat tu dan sampai dah ada luka-luka bahagian perut atau susu, saya minta you kurangkan buah salak ni sebab dia juga terkenal untuk memudaratkan bagi mereka yang dah ada, orang Indonesia kata mah, ataupun masalah lambung. Lambung tu maksudnya perut. So kalau you selalu sangat terganggu, terutama sekali mereka yang contohnya ada gallbladder problem, ada GERD problem. Pendek cerita, kalau sakit lebih teruk lepas makan buah salak ni, saya minta you tak usah makan lah. Ada banyak lagi buah lain. Tapi manfaat bagi mereka yang lain, tidak berallergik, tidak ada alahan, silakan. Buah ni one of the best dan bismillah, nanti cari kat pasar ke mana-mana. Ajak kawan-kawan kat Indonesia ramai, kita bersahabat dengan mereka yang ada ladang salak pula. Okey. Dengan itu saya ucapkan lagi sekali terima kasih kerana sudah join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hidup kita sentiasa bahagia, akhirat kita syurga. Let go and what? Feel good all the time. Jangan lupa senyum. Okey, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.